Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajmain, amma ba'du. Wa ala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain, amin. Sifatu salatul Eid, description of the Eid prayer. Wa hiya rak'atani wa yukabbiru fil ula ba'da al-iftitah wa qabla ta'awuz sama takbirat. وفي الثانية قبل التعوذ خمسا غير تكبيرة القيام يرفع فيها يدين ويذكر الله تعالى بينهن بأن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويضع اليمنى على اليسرى ولو ترك التكبير أو زاد فيه لم يسجد لسهوه ولو نسيه وشرع في تعوذ fata. In addition to the pun Allahu Akbar, one says Allahu Akbar 7 times in the first rak'at after the opening supplication istiftah and before saying I take refuge, ta'awuz, and 5 times in the second rak'at, not counting the Allahu Akbar for rising from prostration before saying the ta'awuz. One raises one hand each time one says Allahu Akbar. One invokes Allah Most High between each Allahu Akbar. To Allah, praise be to Allah, there is no God but Allah. Allah is the greatest, placing the right hand upon the left. Each time one says this invocation, missing or adding repetition of Allahu Akbar does not necessitate a forgetfulness prostration at the end of one's prayer. If one forgets them and proceeds directly to the ta'awuz, one does not return to them. Secara ringkasnya, kaifiat untuk salatul Eid, sama ada Aidil Fitri ataupun Aidil Adha. Jadi untuk ada dua rakaat. Rakaat yang pertama ada 7 takbir selain daripada takbiratul ihram, dan pada rakaat yang kedua ada 5 takbir selain daripada takbir berdiri, dan diselangi di antara takbir itu dengan apa yang disebut sebagai baqiyatus salihah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian selepas maknanya pada takbir yang terakhir tu, seperti biasa baca surat Al-Fatihah, kemudian baca surah, dan di sini dianjurkan untuk membaca surah, bolehlah membaca surah Qaf pada rakaat yang pertama dan Iqtarabat pada rakaat yang kedua, ataupun boleh juga membaca Sabbihisma rabbikal a'la pada rakaat yang pertama dan Al-Ghashiyah pada rakaat yang kedua. Kemudian selepas solat, cara ringkasnya, summa yaktubu ba'dahuma khutbatain kala Jumaat fi arkani la fi syurut, wa tahul ula nadban bi tis'i takbirat wa saniyah bi sab'i wala khutbah qaidan jaza. Ringkasnya, selepas selesai solat sunat hari raya, maka imam tadi wajib berkhutbah dengan 2 khutbah
Dan pada khutbah yang pertama dimulai dengan sebanyak 9 takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dibilang sampai 9. Ini sunat. Dan begitu juga untuk khutbah yang kedua sebanyak 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, 7 kali. Itu permulaan khutbah. Dan khutbah ini mestilah selepas solat sunat hari raya. Berbeza dengan solat Jumaat. Solat Jumaat didahulukan khutbah, tetapi untuk solat sunat hari raya berbeza. Dan satu lagi perbezaannya ialah untuk mengumpul orang ramai, mendirikan solat, lafaznya ialah as-salatu jamiah dan tidak diazankan dan tidak diiqamat, tidak ada iqamat pada ketika itu. Kemudian satu lagi yang agak penting juga, iaitu berkaitan dengan takbir hari raya. Ada 2 jenis takbir untuk hari raya. Yang pertama disebut sebagai takbir mursal dan yang kedua ialah takbir muqayyad. Takbir mursal ialah takbir khusus untuk hari raya Aidul Fitri, manakala takbir muqayyad khusus untuk hari raya Aidil Adha. Perbezaannya di sini ialah takbir mursal dimulai selepas ghurubnya matahari pada malam Aidil Fitri dan ia berterusan sampai imam takbiratul ihram untuk sunat hari raya Aidil Fitri. Manakala takbir muqayyad pula mulai ialah selepas ghurub, iaitu terbenamnya matahari, masuk waktu maghrib, iaitu selepas solat maghrib, dan kemudian selepas solat isya, dan kemudian selepas solat subuh, dan kemudian berterusan lagi sampai hari raya yang keempat. Dan mengikut pendapat Imam Nawawi mengatakan bahawa sampai akhir hari tasyrik, yang akhir selepas waktu asar, begitu. Jadi itu kita akan faham di sini. Dan sirahnya itu, iaitu lafaznya ialah Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Walhamdulillah katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Walau ra'a fi 'ashri dzil hijjah syai'an minal an'am wal yukabbir hina idzin ta'ziman li khaliqiha. Untuk solat Aidil Adha pula, it is recommended to say Allahu Akbar on the first 10 days of Zulhijjah, whenever one sees a head of livestock, out of reverence for its creator. Jadi itu adalah tentang takbir 2 hari raya. Dan satu lagi, ini agak penting, iaitu perkara yang sunat dilakukan, iaitu yang pertama sekali ialah di sini, iaitu yang pertama, eloklah pergi berjalan kaki ke masjid ataupun surau
maksudnya ke tempat solat hari raya diadakan selepas solat subuh. Dan apabila pulang daripada solat adalah lebih utama mengikut jalan yang lain, bukan jalan yang pergi tadi. Untuk imam pula adalah lebih baik, lebih utama, lebih afdal datang lewat, hampir-hampir nak mengerjakan solat Aidul Fitri ataupun Aidil Adha, begitu. Dan satu lagi yang keempat, untuk memanggil orang, mengumpul orang untuk mengerjakan solat gunakan sirah, iaitu as-salatu jami'ah rahimakumullah. Berbeza dengan solat fardu, iaitu ada iqamah. Itu perbezaannya. Dan terdapat lagi beberapa perbezaan lain, iaitu untuk solat Aidil Fitri, jadi eloklah kita dahului makan terlebih dahulu. Disunatkan wa yundabu alla yaqula fil adha hatta yusalli wa yaqulu fil fitri qabla salatu tamratin wa witran. Jadi disunatkan bahawa untuk solat sunat untuk hari raya Aidilfitri disunatkan makan terlebih dahulu beberapa biji tamar dalam kiraan yang ganjil sebelum mengerjakan solat sunat hari raya. Tetapi untuk hari raya Aidil Adha eloklah ditangguhkan makan sampai selepas solat sunat Aidil Adha. Jadi begitulah sedikit panduan-panduan yang kita perlu lakukan, iaitu untuk mengerjakan ibadat pada hari raya Aidilfitri dan pada hari raya Aidil Adha. Jadi perbanyakkanlah takbir, iaitu takbir mursal untuk Aidilfitri. Boleh dibuat sepanjang malam. Jadi kalau zaman Rasulullah SAW dengan para sahabat pergi ke lorong-lorong, iaitu dengan bertakbir sepanjang malam berterusan. Sebab mursal ni bermakna berterusan. Muqayyad untuk Aidil Adha bermakna dikaitkan, ditambatkan, dihubungkan dengan solat. Biasanya lah dengan waktu solat, iaitu sebab tu selepas waktu solat maghrib, selepas isya, selepas subuh, selepas zuhur, selepas asar, begitu. Itu dipanggil muqayyad. Jadi itu perbezaan yang kita perlu tahu, dan adalah sunat untuk memakai pakaian-pakaian yang baru dan juga wangi-wangian pada hari raya, dan digalakkan berziarah pada hari raya. Begitulah. Itu apa yang kita kena tahu. Cuma satu saja, di zaman Rasulullah SAW digalakkan wanita yang belum kahwin pergi ke masjid walaupun wanita itu dalam keadaan haid, disebab walaupun wanita itu sebenarnya tak boleh melakukan solat sunat, tetapi untuk meramaikan, menampakkan bahawa orang Islam ramai, sebab pada ketika itu tak ramai orang Islam sebenarnya. Jadi nak menampakkan ramai suasananya itu, maka Rasulullah membenarkan pada ketika itu. Tapi sekiranya pada keadaan pada hari ini dengan pada keadaannya mungkin suasana adalah berbeza, maka mungkin takut nanti
ada berlaku mungkin pandang memandang dan sebagainya, mungkin ada pergaulan dan yang bebas dan sebagainya. Jadi eloklah perempuan yang belum kahwin lagi elok berada di rumah. Begitu untuk zaman sekarang ni lah, takut timbul fitnah. Tapi jika boleh mengelak diri daripada berlaku fitnah dan sebagainya, maka dibolehkanlah. Begitu. Itu yang kita kena faham kaitan dengan Adil Fitri dan Adil Adha. Jadi sama-samalah kita mengerjakan ibadah. Dan selepas itu maka pada hari raya yang kedua untuk Adil Fitri, jadi bolehlah kita melakukan puasa yang ke-6, iaitu Saumun Sittah min Syawal, dan ganjaran pahalanya adalah sangat besar, seolah-olah berpuasa selama setahun. Begitu. Jadi rebutlah peluang ini